waktu inilah ahli-ahli parlimen akan mempertahankan apa yang mereka perkacakan di dalam bangunan parlimen atau Dewan Rakyat itu. Baik, sebelum kita bermula, secara ringkas, saya mohon para penonton yang ada lihat secara live, sama ada di Facebook, sama ada di TikTok maupun di YouTube, untuk like, share dan subscribe channel serta page kita YB Aperture. InsyaAllah hari-hari datang juga kita akan bawakan kepada anda ahli-ahli yang berhormat dengan topik-topik yang saya kira cukup hangat untuk kita perbincangan. Baik, kita tak nak melengahkan masa. Kita teruskan dengan episod tunggal kita, episod pertama bersama dengan dua orang ahli parlimen yang saya kira cukup terkenal. Seorangnya dengan tagline hebat dan dahsyat. Pastinya semua dah tahu. Dan yang satu lagi, seorang lagi ahli parlimen muda yang kita kira cukup tangkas dan hebat ketika berbicara dalam Dewan Rakyat. Maka saya kira kita harap topik pada hari ini cukup sedaplah untuk kita nak berbincang. Baik, Yang Berhormat Arau, macam mana hari ini, Cik? Selamat nanti, insya-Allah. Yang Berhormat Betul Mas, bagaimana hari ini? Tak sikit sikit. Baik, saya nak teruslah dengan topik kita. Kita nak sembang panjang lah. Kalau sembang panjang nanti dia tak syok nak tempoh lah. Yang Berhormat Arau, kita dah hampir setahun lebih dengan Kerajaan Madani. Jadi ini saya kira sidang yang keempat kita bersidang untuk Parlimen ke-15 ini. Apakah isu yang akan dibawa? Sebab yang Berhormat Arau ni kita tengok terkenal dengan unsur persendirian yang saya kira tahun lepas saja lebih 20 unsur persendirian telah dihantar untuk dibahaskan yang melibatkan kepentingan. Maka kali ini kita nak tahu apa isu yang Berhormat Arau nak bawa ni untuk rakyat Malaysia dan rakyat Arab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Indonesia orang-orang muda. Guys, jadi kita akan pancarkan YB Chair ni melalui page yang telah ditentukan. Dalam masa yang sama, akaun baju biru juga akan muncul bersama dengan rakyat Malaysia, orang-orang muda. Terus tap-tap screen. Jadi yang pertama sekali, apa yang saya akan bawa, yang Muhammad Mas dia ada telah mengaturkan program dia selama 19 hari. Saya 19 hari ini tidak ada satu hari pun saya akan berhenti untuk mengusulkan pelbagai perkara. Yang pertama sekali, yang ni saya dah bawa daripada dulu, saya akan bawa usul saya tiap-tiap hari. Walaupun saya tahu usul saya ni akan ditolak lah. Tapi saya dah minta speaker kalau boleh salah satu berusul tu bawa ke Kamar Khas. Sebab apa? Saya bukan bawa usul main-main begitu ya. Ini usul serius yang perlu disegerakan. Dan saya telah buktikan bahawa isu ini usul tertentu, kepentingan orang ramai dan perlu disegerakan. Ini syarat 18.1. Saya bawa. Jadi kalau sekiranya pandangan saya tak disetujukan, ditolak, tidak apa. Tetapi rakyat terus membicarakan. Social media membicarakan. Jadi saya kata kena disegerakan. Jadi usul saya akan bawa tiap hari. Kurang-kurangnya satu hari satu, tetapi saya telah aturkan satu hari dua lah. Usul saya akan bawa 18.1. Speaker sempat baca atau tidak, itu saya serah pada speaker. Dan saya akan ikut peraturan, akan hantar pukul 5 tiap hari. Tiap hari kita akan hantar pukul 5. Sebab bisnes sebagai ahli parlimen ni adalah full time. Orang nak tegur macam mana, tegur lah tentang ahli parlimen. Tapi kami ahli parlimen pembangkang ialah ahli parlimen yang cukup berdisiplin. Disiplin kami cukup luar biasa. Di kalangan ustaz, kita berpelajar latar belakang. Kami semua mempunyai latar belakang, insya-Allah, dengan kelulusan tinggi. Saya akan nak beritahu di parlimen tu, kami tak ganggu orang. Masalah kami ni, bila bercakap orang lain ganggu. Bila orang lain ganggu, jadi orang kata ini parlimen. Jadi apakah kami pembangkang tak ada cakap? Kalau tak mau cakap, tak betul lah pembangkang, senang. Tapi kalau ada pembangkang, kita kena cakap. Dan rakyat nak meluahkan rasa nubari asma ramah mereka. Macam hari ini, rakyat telah isu rakyat ni telah diketengahkan oleh Agong. Jadi rakyat berpuas hati. Tapi Agong tak boleh datang parlimen tiap hari. Agong cuma setahun sekali dia akan menyuarakan pandangan baginda.
Tapi kami ahli parlimen kena bicarakan. Dan ini kami telah dipilih oleh rakyat. Kita bertanggungjawab kepada rakyat. Dan kami akan pastikan kami bicara rakyat. Jadi sepanjang setahun PMX memerintah dan juga kabinet telah dibuktikan bahawa kabinet bawah ini telah kita buat reshuffle. Pasal apa? Sebab ada menteri yang digugurkan, ada yang telah ditukar tempat. Tetapi banyak lagi menteri yang prestasinya lemah, tak ditukar. Dan ini yang PMX saya rasa dia nak meletakkan keadilan dan sebagainya, tapi kadang-kadang dia terperangkap ini kawan. Jadi walaupun menteri itu prestasinya lemah, jadi ini masalah. Sekarang ni bila kita timbul masalah rakyat, yang muncul PMX dengan 2-3 orang lagi. Orang lain tak muncul. Ahli parlimen sebelah kerajaan pun tak muncul. Kami muncul. Kami muncul pun, social media juga muncul. Jadi PMX, dia pemerintah lah. Tetapi dia kena ingat, dia telah gagal menangani masalah rakyat. Kalau kata betul tak dia berjaya, okeylah. Saya nak tanya, social media ni, kalau boleh jumpa seorang rakyat kata dia berperhati, kita seronok lah. Mungkin pegawai kerajaan dapat 2,000 ni berpuas hati. Tetapi saya akan tegur KSN. Kalau saya tak tempat ini, saya akan bawa usul khas untuk KSN. Sebab KSN tidak mempertahankan pegawai kerajaan. Ketua pengarah pelancongan yang telah digugurkan jawatan, KSN sebut kuasa menteri. JPA, ahli anggota kerajaan di bawah KSN. KSN kena bagi pandangan yang sewajarnya, sebab kalau orang yang nak pecat seseorang pegawai itu, biar dia melalui satu proses. Prosesnya ada proses tentu, sebab ini di antara pegawai yang naik pangkat daripada bawah sampai ke atas, daripada pelancongan. Tiba-tiba dia diturunkan pangkat begitu saja kerana prestasi lemah, dan disebut ada PhD pun tak pandai buat kerja. Jadi kita kena ingat, saya tak mau komen apa pasal menteri, di parlimen saya akan komen. Kadang-kadang orang yang nak komen itu berhati-hati. Kalau kita nak komen, setakat kita punya pandangan kita kena ada bot lah. Bot yang menentukan bahawa orang ni layak ke tak layak. Tapi kita nak bagi komen macam tu, tengok tak wajar. Orang juga bila komen pada menteri, pergi tarik orang warga Cina di immigration. Apakah itu tak salah? KSN tak tegur pun. Pegawai kerajaan yang telah dituduh makan rasuah, KSN tak tegur pun. KSN jangan bimbang, saya akan cakap di parlimen, dan akan saya buat usul khas untuk KSN. Kita kena bertahan pegawai kerajaan. Kita kena jangan ingat pegawai kerajaan ni menonong macam tu saja. Dia kena bagi pembelaan. Saya tak suka banyak pegawai, tapi bila sampai ke tahap yang mereka mewakili pegawai kerajaan, kena petah lah. Jadi PMX banyak isu. Duit jatuh. Pasal yang paling penting PMX ni, bila duit jatuh, PMX pernah tegur kerajaan dahulu. Pernah tegur kerajaan Ismail Sabri, kerajaan Muhyiddin. Dia tegur, dia sebut nama. Dan mereka ni gagal jaga duit kerana mereka bangang. Dia sebut. Ini dekat sangat. Saya minta PMX betulkan, dan juga menteri-menteri lain perbetulkan kenyataan PMX tersebut. Kalau PMX sebut berbanding dengan 1998. Saya masih hidup dan saya juga anggota pentadbiran 1998. Saya ingat apa yang berlaku, dan semasa saya berada di Argentina, saya masih ingat apa yang berlaku di Malaysia. Saya di antara orang hidup yang ingat sebagai ahli parlimen tentang apa yang berlaku, dan saya akan buat perbandingan dalam ucapan saya nanti. Tapi jawapan tu tentang duit jatuh. Okay. Yang keduanya, barang naik. Yang ketiganya, beras tempatan hilang. Dan yang keempatnya, ahli Bukit Gantang memandai-mandai mencadangkan beras madani 30. Dia pun juga akan mendapat usul khas daripada saya. Sebab apa? Dia mengganggu urusan kerajaan. Jadi saya tak mahu, sebab menggunakan perkataan bangang apa semua, saya tak mahu pakai sebab saya puasa. Sekarang aturan tempat duduk ni dekat dengan tu Sri tu. Bukit Gantang. Tak ada masalah. Tapi bila kita cakap, saya akan bawa katanya lah. Kanan dan sebagainya. Tapi saya nak beritahu, PMX tak dapat menangani masalah rakyat dan meletakkan hari itu saja. Tentang masalah yang Di-Pertuan Agong kerajaan sekarang diteruskan, ya, P. Agong juga sebut awal tu, dia berdasarkan perlembagaan. Kerajaan sekarang bukan kerajaan solid daripada satu parti. Dia digabungi oleh parti-parti lain. Manakala satu gabungan keluar, dia kalah lah.
Kalau UMNO, Barisan Nasional dengan Sarawak tiba-tiba pisahkan kami, kerajaan jatuh. Kerajaan jatuh, Agung kena ikut perlembagaan lah. Itu sih banyak isu nak bawa tu. Ya, ya. Hari ni akan Banyak. begitu begitu padat kali ni dengan unsur persendiriannya, dengan orang kata penjawat awam berpuas hati dengan 2,000. Ada setengah kata tak puas hati sebab dia merangkumkan. Sebelum ni penjawat awam dia ada berapa. Kalau kami minta kita jadi 4,000. Oh, baik. Yang Muhammad Fasil Mas, ya kan? Tadi Yang Muhammad Arau ada menyatakan unsur persendirian akan dibawa seperti nanti dibincangkan. Maka ada juga dari pihak kerajaan dia sebut, dia kata unsur persendirian ni dia kemudian selesai aturan daripada urusan kerajaan tu. Tapi saya rasa unsur persendirian ni dibawa untuk dibincangkan sebagai sebahagian daripada aturan mesyuarat ini bukan perkara asing, pernah berlaku sebelum ini ketika mana daripada pihak PAS pernah membawa RUU 355 untuk dibentangkan ketika zaman kepimpinan Datuk Seri Najib. Betul? Ya. Jadi saya pun soalan yang sama sebenarnya kan. Pasir Mas kali ni, apa yang akan dibawakan untuk rakyat Malaysia dan rakyat Pasir Mas ketika sidang 19 hari ini? Silakan. Terima kasih Musi. Terima kasih Sri Syed Parlimen Arau. Yang pentingnya saya dalam pembukaan titah tadi, dan ini merupakan titah sulung Seri Paduka Baginda Ketua Agong selaku Agong yang baru tak sampai sebulan, dan titah yang sulung dalam pemerintahan Baginda selama 5 tahun, dan ia melengkapkan kerja-kerja ataupun melengkapkan operasi negara ini dalam bentuk raja berperlembagaan, di mana Agong merupakan salah satu daripada parlimen yang mempunyai tiga kuasa atau tiga pihak, iaitu Agong, Seri Paduka Ketua Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Jadi sudah tentu kita akan mulakan dengan menyokong usul menjunjung kasih terhadap titah diraja. Tetapi sebagaimana biasa dalam pembahasan menyokong usul ini akan dirangkumkan soal-soal kehidupan ataupun soal-soal rakyat yang perlu untuk kita letakkan di hadapan. Dan dalam situasi pada hari ini, kerajaan pada hari ini saya fikir berada dalam situasi yang melanggar sendiri apa yang mereka cakap sebelum daripada ini. Mereka lah juara yang terpaling demokrasi, terpaling bersih, terpaling suci, tapi hari ini mereka langgar semua apa yang mereka sebut sebelum daripada ini. Kalau sebelum ini mereka lah yang mengemukakan pelbagai usul. Datuk Seri Syahidan mengemukakan usul walaupun banyak, tapi tidak ada satu pun usul-usul yang mengarut. Tapi kalau dilihat pembangkang sebelum ini yang jadi kerajaan, apa usul mereka? Potong RM10 gaji menteri. Kalau usul macam tu, memang nampak sangatlah usul macam tu, usul yang betul-betul bersifat politik. Tapi mereka kata hari ini bukan kerajaan Pakatan Harapan, tapi kerajaan perpaduan. Itu asas menyatakan orang tak boleh nak bawa apa yang telah dijanjikan. Adakah itu kita mereka? Adakah mereka nak lilin Barisan Nasional pula? Seolah-olah Barisan Nasional mengalang tak ada janji suci mereka. Ini mereka tak mereka. Kenapa tak terang harganya? Itu janji Pakatan Harapan, bukan janji kerajaan perpaduan. Baik, kita tak tanya apa. Adakah soal harganya dibentangkan dalam kabinet dan UMNO melawan? Kalau betul macam tu, kita boleh terima. So, fair enough. Maknanya UMNO dan Barisan Nasional perlu disalahkan apabila tak turun harga minyak. Bila tak, ya, tunjuk kesungguhan tu. Tak tunjuk kesungguhan. Seolah bila saya tanya dalam dewan, saya kata antara salah satu manifesto Pakatan Harapan ialah menurunkan harga tol, iaitu menjadualkan semula perjanjian konsesi sehingga satu hari nanti landingnya ialah rakyat tak perlu bayar tol. Tetapi mereka kata itu janji dalam manifesto Pakatan Harapan, bukan janji kerajaan paduan. Saya nak tanya, adakah soal nak turunkan harga tol ini Barisan Nasional dah lawan dalam kabinet sehingga tak boleh turun harga tol? Maknanya mereka hanya nak salahkan, cari faktor-faktor yang tak logik untuk dikaitkan seolah-olah mereka gagal. Dalam erti kata lain sebenarnya mereka ni tak tahu mentadbir. Mereka tak tahu mentadbir. Mereka ni lah raja skala formula, tapi apabila menjadi kerajaan, formula mereka tak dapat pun nak dilaksanakan. Tetapi mereka menjual janji-janji balik, jual kata-kata seolah-olah nak salahkan orang lain. Jadi apa yang saya nak fokuskan ialah terus kepada isu-isu rakyat yang ada pada hari ini. Jadi kerajaan hari ini kerajaan yang tak kompeten. Apa yang mereka laksanakan sangat-sangat sekadar untuk membina persepsi. Saya ambil contoh.
bila Perdana Menteri mengumumkan bahawa tahun lepas kita meluluskan pelaburan yang paling tertinggi di dalam sejarah. Isu dia bukan soal pelaburan yang paling tinggi, tapi isunya berapa nilai yang sebenar. Dan kalau ikut data saya boleh baca bahawa tahun 2023 kita menjunam 47%. Tahun 2022 pelaburan asing kita ialah 39.5 74.6 bilion tahun 2022. Tetapi tahun 2023 menjunam ke 39.5 bilion. Orang tak cakap soal pelaburan diluluskan. Orang bercakap tentang actual figure yang masuk. Laporan FBI juga menunjukkan ada penurunan yang sangat mendalam. Tetapi mereka bincang soal persepsi diluluskan. Ya, tak ada semacam mana semua yang kononnya ada kejadian mereka rangkum semua sekali untuk dimuatkan dalam satu memorandum. PMX salam dengan Presiden China lalu diumumkan. Nak bodohkan orang ni, orang ni bukan semudah itu. 90 MOU dengan China tahun lalu pun kita tak dengar apa. Pemerintah tak dengar cerita apa selama dan kita dengar khabar ni. Selama MOU semua dah rangkum semua kan yang kecil-kecil, yang bisnes kecil pun mereka rangkum. Ini kawan-kawan ahli perniagaan yang ceritalah. Begitu juga apabila PM menyebut tentang semalam, 2 hari lepas saya dengar PM sebut dalam satu majlis. Saya boleh bagi semua apa rakyat nak. Syaratnya kembalikan wang rakyat yang disakau sebelum daripada ini. Oh, hebat PM. Saya nak tanya PM, yang sakau ini yang mana? Yang 47 kes siasat akal budi ke? Ataupun yang kes LCS? Yang dulu Anthony Locke menyebut bahawa LCS ini mereka akan siasat sampai ke akal umbi. PM kata, PM Sudut Tumbangka menyebut bahawa LCS ini satu skandal yang akan disiasat. Sekarang senyap. Apa cerita? Apa cerita? Jadi seolah-olah tak mampu buat tu kerana disakau sana, sakau sini. Malah kenyataan itu seolah-olah sudah prejudge. Ya. Orang telah bersalah kerana sakau. Seolah-olah ada orang yang bersalah. Saya nak tanya PM, yang didakwa yang diheret disiasat ni baru disiasat. Yang dah diminta bela diri dah sudah boleh dibebaskan. Ini apa cerita ni? Jadi saya fikir kerajaan ini kerajaan, kalau boleh saya gunakan ialah kerajaan luar tabi'i. Ini kalau boleh saya. Kalau Arau tak setuju saya tak tahulah. Tapi ini saya nampak inilah yang berlaku pada hari ini. Dan rakyat semakin melihat. Bila rakyat tengok ini berlaku dan saya merasakan bahawa Allah Ta'ala takdirnya akhirnya individu ini menjadi Perdana Menteri supaya rakyat melihat bahawa inilah dia orang yang sepanjang 20 tahun ini bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri, diletakkan untuk menjadi Perdana Menteri pun tak dapat nak laksanakan apa yang dia janjikan selama ini. Soal bulan bintang tak boleh nak dilaksanakan. Belum dah bercakap soal ringgit dan sebagainya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Saya kira itu perkara yang bukan sahaja dalam dewan dengan sedang panas dikatakan, malah di luar juga diceritakan oleh rakyat semalam di media sosial, di kedai-kedai kopi, banyak dinikmati. Ada satu cerita Dr. Sri Yang Muhammad Arab yang sedang hangat diperkatakan, malah bukan orang politik saja berbicara ni, tentang isu kejatuhan nilai ringgit berbanding US dollar. Yang sekarang ini dia sedikit sebanyak telah memberi kesan, walaupun orang kata kita bukan pakai US dollar, dia ni bukan pakai US dollar, tapi kenapa kita lah yang paling marah sebab US dollar berbanding ringgit ni terlalu rendah. Kenapa? Sedangkan banyak import kita menggunakan US dollar. Jawapan yang kita terima banyak adalah faktor luar daripada US menaikkan kadar faedah. Tapi hakikatnya kalau kita lihat hari ini 26 hari bulan 2, US dollar berbanding ringgit masih lagi pada kadar RM4.78. Dan pada angka yang sama ringgit jatuh juga berbanding dengan rakan-rakan serantau kita, Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, South Korea juga kita jatuh berbanding dengan duit kita. Tidak cukup dengan itu, ada rakan-rakan daripada Afrika seperti Mozambik juga nilai wang kita jatuh, pound sterling, Saudi. Jadi dia bukan masalah dengan USD lah, maknanya keseluruhan struktur ekonomi Mozambik pun kita jatuh. Jadi minta adakah perkara ini kita nak bicarakan, nak bawa dalam dewan rakyat untuk dibincangkan, sebab perkara ini saya kira dia antara sejarah lah
berbanding tahun 99 hampir sama sejarahnya. Silakan Gus. Ya, Muhammad. terima kasih Ketua Moderator, terima kasih Mas pandangannya. Jadi kita jangan sambung. Sebelum saya pergi ringgit, kita yang pertama sekali orang yang mendengar kita ni ada orang cerdik pandai, apa yang tengok ni. Tapi majoriti orang yang dengar ni rakyat. Dia nak faham benda mudah. Saya nak contoh cara mudah supaya rakyat faham. Saya jumpa dengan pihak MAC kat Masjid Negara. Dia sebut kata bertenang. Jadi jiwa saya seronok tak sangka. Nampaknya bertenang lah. Ya, bagi saya kalau PMX tak sebut sakau tu kira tenang lah. Tapi tiba-tiba bila kembali Pak Simah beritahu kata dia sebut sakau tadi. Ya Allah Tuhanku, saya nak sebut di sini supaya rakyat faham. Dia menyebut bahawa wang rakyat di sakau kembali balik kita akan bagi pada rakyat. Berapa duit di sakau? Beritahulah di sakau. Duit kerajaan ni nak bawa keluar RM10 pun dia kena melalui prosedur kerani kewangan semua. Tapi ni bilion-bilion. Siapa yang sakau? Orang yang dituduh sakau tu contohnya macam saya tak tahu. Tapi yang salah seorang daripada orang yang hebat kaya tu tuduhannya ialah dia tak buat dia tak mengisytiharkan. Tak dituduh dia sakau. Siapa yang sakau? Saya juga akan menyebut, saya lihat perhatian dibagi kepada peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha orang Melayu. Saya akan sebut di parlimen ni 2 orang yang cukup baik dengan PMX. Cukup baik. Termasuk ada seorangnya Cokai Judi. Nak kalau sebut, saya akan sebut nama. Kenapa mereka tu tak dicek sakau ke tak sakau? Saya rasa kena tengok betul-betul. Tapi menuduh sakau, betul kononnya duit ni tak ada sebab telah disakau. Nak ambil duit kat mana? Contohnya, kalau projek 1 bilion, kalau untung katalah 5%, baru 50 juta. Ni kalau nak untung 1 bilion, maknanya kata projek tu kena 100 bilion. Kalau untung 10%, dapat 1 bilion. Nak sakau yang mana? Tak mana nak sakau? Saya pun nak pening. Sakau tu apa dia? Tapi semua ni kenyataan-kenyataan yang dikeluar, tidak menepati apa yang Agung bertitah tadi. Agung kata, marilah kita bersatu padu, marilah kita bagi perhatian rakyat. Kami setuju. Dan Agung kata malu nak masuk parlimen. Dia kata sebab apa? Dia tengok parlimen menggunakan perkataan-perkataan kasar. Saya nak beritahu kepada rakyat Malaysia, kami hanya berucap. Yang ganggu pokok dia apa? Kami tanya menteri kena tanya lah. Kalau menteri nak tanya, buat apa? Apa tutup pembangkang, kami boleh keluar semua, hampa bercakap seorang-seorang. Kami tegur menteri kerana menteri jawab putar-putar. Menteri apa? Menteri Pemula. Saya cakap banyaklah. Dia selesai satu masalah. Tuan selesai masalah bawang. Ni bawang nak harga. Saya akan bawa usul saya ni, dia fokus sikit usul saya. Satu hari saya bawa pasal bawang. Satu hari akan saya bawa pasal simen. Satu hari saya akan bawa pasal minyak masak saja. Saya akan bawa usul yang dia orang kata tak ada kerja lain lah buat usul. Nak buat kerja lain lagi apa? Yang orang ramai sekarang ni terkesan sebab bawang mahal. Orang ramai terkesan sebab beras mahal. Ada usul khas. Dan bila menteri jawab yang disediakan oleh pegawai. Jadi bila pegawai sediakan jawapan, pegawai pun sediakan jawapan. Pegawai yang bagi buat jawapan, bukan dia turun ke bawah pun. Cuma berdasarkan angka. Kita kena ingat, kita ada indeks kegembiraan. Jadi bila kita tahu berapa indeks kegembiraan, kita tengok tengoklah berapa orang yang tak gembira tu, tak gembira lah kan. Tetapi, buat lagi satu lah. Indeks kesedihan. Mula dengan yang tu dulu, baru cek. Yang tak ada tu gembira lah. Baru cek dulu. Sebab cek gembira dulu, orang ni terpengaruh dengan soalan. Soalan tanya gembira, dia pun, tapi kalau tanya tentang sedih, saya ingat daripada 1000 orang, saya ingat mungkin seorang tak sedih. Semua orang sedih barang mahal. Pergi tanya makcik-makcik, siapa-siapa yang pergi market, tanya. Sedih ke gembira? Jadi kita akan dapat jawapan. Okey. Baiklah. Sekarang ni kita kembali kepada tentang perpaduan di parlimen. Kami akan terus. Jangan bagi pok-pok yang dipasang. Semua orang tahu siapa yang nak menjerit di parlimen. InsyaAllah dia nak datang, yang bermakna pecah dia nak datang sini. Alhamdulillah. Dan saya akan datang untuk bersama-sama dengannya. Termasuk
ahli-ahli parlimen kerajaan juga akan dijemput untuk membuat pecah. Sebab ini ialah di samping kita bincang di parlimen, kita bincang 5 minit. Di sini boleh 40 minit. Cakaplah kan. Okey, mari tajuk ni balik tentang duit jatuh kan. Duit jatuh ni kena ingat, yang pertama duit jatuh, mungkin orang ramai tak perasan lah. Dia orang kata, apa cakap ni pasal duit jatuh ni? Jadi kalau tak faham jangan cakap lah, no. Pergi tanya orang sempadan. Pergi tanya orang Kedah, orang Perlis, orang Kelantan, orang Terengganu, orang Perak, pergi tanya orang sempadan. Jadi kalau tanya orang sempadan, dia tahu apa makna duit jatuh ketua. Dia orang tahu. Ataupun tanya orang di dekat Johor, tanya orang Kalimantan. Kita kena ingat, duit kita jatuh sebab dunia, world. Sebab ni dunia ni, duit jatuh. Dengan Timbuktu sekali, dengan Juan Zabik pun, kira dunia lah kot ya. Tapi dunia tu nombor 2. Hang kira dekat negara jiran, sebab pertukaran ni negara jiran. Baru ni saya pergi Thailand, langkah sekejap nak pergi tengok surah masjid. Duit kita RM10, dulu kita dapat 100 baht. Lah dapat 70 berapa baht? 70.4 baht. Itu dah beza dekat 26 baht. Ataupun RM2.60 lah. Jadi terkesan. Sebab kita kata barang murah. Tapi barang dia jadi tak murah sebab duit kita dilarang. Orang pergi, kalau kita nak banding duit ni, nak pergi mudah ya, banding dengan Thailand, duit dia lebih hebat. Singapura, lagi sakan duit dia. Indonesia, duit dia tinggi. Filipina, duit dia tinggi. Tak payah pergi banding dengan Timbuktu, dengan world. Jadi kalau banding dengan world, susah lah. Kenapa? Bila datang susah, world. Bila datang senang, diam. Jadi sekarang ni kita nak kena ambil pendekatan yang dibuat oleh beberapa negara, cara menangani masalah rakyat. Saya bagi tahu Jepun, dia mengeluarkan sejenis beras yang kualiti cukup tinggi. Kalau kita makan beras Jepun ni, tak makan nasi lah. Tak makan lauk lah. Bukan nasi lah. Tak makan lauk. Dia nasi saja tu boleh kita makan sebab nasi dia sedap. Dia pertahankan industri beras dia. Apa jadi kat dunia pun, dia akan bagi subsidi supaya orang Jepun terus menanam beras. Kita ni, sekejap itu, sekejap ini. Lepas tu, mari pula cari seorang pakar. Tak mahu cakap lah, cakap paling mana. Nak kata sikit lah, bulan puasa. Bukan bulan puasa, tahun ni saya puasa. Nak terkata sikit. Tapi, main masuk 3 hari, terus memperkenalkan Merah Madani RM30, menteri yang tak tahu, KSU tak tahu. Ini lagi satu orang yang diberi nilai tinggi oleh PMF. Malulah. Kami pun tak mau lah. Kalau berani dia berhenti lah. Berhenti bertanding lah. Bertanding pilihan kecil. Kita lawan. Kalau nak jantan, hang berhenti. Hanya itu kami pecat. Hang kalau berani, semua ni akta lompat parti ni cukup pening kepala ya. Orang kami yang pergi sokong mereka, okey, ubah tempat. Yang orang mereka sokong kami, macam-macam. Ini tindakan 100 juta lah, macam-macam. Ini akta lompat parti ni, akta lompat parti untuk siapa? Jadi, orang mereka nak lompat, cukup bukan lompat, nak sokong kami ramai. Tapi orang kami nak sokong mereka 6 orang tu lah. Tak payah fikir lebih-lebih. Tapi, Bukit Kantang kata, kalau lebih ramai. Jadi perbuatannya adalah satu perbuatan yang tak bagus. Jadi duit jatuh ni, kesannya apa dia? Barang yang kita nak beli mahal. Sebab kita gunakan US. Dalam pertukaran di dunia ni, kita boleh panggil duit Malaysia. Kini duit Malaysia. Kalau nak main macam tu, setengah tempat duit Malaysia tak kenal pun. Tapi kalau pakai US, dia kenal. Kalau kita nak tukar dengan duit dia, kata duit Malaysia nak pergi dengan duit Mozambik, dia lagi mahal. Sebab Mozambik dia tolak pergi kat US pergi Mozambik. Jadi kita pergi kat US. Lepas tu dia nak buat apa Mozambik? US. Jadi duit kita dengan menggunakan US, import barang mahal. Sebab apa duit kita jatuh. Yang kedua, barang ekspor juga mahal. Ada syarikat-syarikat yang mengeluarkan pelbagai pembuatan. Dia bahan mentah bukan dia dapat di Malaysia. Banyak bahan mentah yang diimport. Import bahan mentah mahal. Bila jadi produk, dia nak ekspor balik, dia jadi mahal. Ini akibat duit jatuh. Jadi tentang inflasi rendah. Dan akhir sekali, itu saya komen dia lah pada panjang ni. Akhir sekali ni dia sebut apa ni, pelaburan 32.95, 32.6.9. Tapi tak apalah kan. Facebook ni, lepas tu sebut, PM sebut. Ni PM sebut. Seperti PSMA, saya nak tanya actual perbelanjaan. Apa dia? Berapa patang tiang dah telah pun dibeli, dipacak untuk buat bangunan. Yang paling penting di sini telah disebut akan beri peluang pekerjaan kepada 123,000.
berapa orang kerja? Kita dah sebut pelaburan sekian banyak memberi peluang pekerjaan. Tapi peluang pekerjaan ni berapa tahun? Lagi 5 tahun. Nak cakap lagi 5 tahun. Kesan impact serta-merta kepada ekonomi tak ada. Pengumuman ni hanya bursa saham, mungkinlah saham naik sekejap. Tapi daripada saham tu jatuh balik sebab syarikat itu tak ada prestasi apa. Kalau dia bawa masuk pelaburan, dia kena ada benda tu mula kerja dan sebagainya, barulah kemudian dia dapat duit, dapat pinjaman bank ataupun buat right issue ke. Jadi baru mula kerja. Sekarang ni kita nak tahu, yang ni akan ditanya di parlimen dan akan dibuat usul. Daripada 329.5 ni, berapa actual pelaburan? Berapa FDI? Sebab apa? Tengku Zafrul kata duit jatuh ni bagus sebab FDI masuk banyak. Jadi nampaknya dunia sekarang ada satu pendekatan baru. Kalau nak FDI, perturunkan duit. Tapi laporan FDI tak menggambarkan kenaikan tu. Ya, tapi yang penting Tengku Zafrul kata kalau duit jatuh bagus sebab apa FDI masuk. Jadi dunia kalau nak FDI, dia jatuh duit lah. Dunia baru, dia dapat. Jadi semuanya akan dapat usul persendirian. Nanti kalau mereka tak contohnya telah dicatatkan bahawa rakyat tak puas hati. Yang kami cakap ni, kami bukanlah nak garang-garang orang. Macam saya ni jenis orang baik, tak suka kata ke orang. Saya bahasa jiwa bangsa. Saya cakap lemah lembut, tapi sekarang saya tinggikan suara sebab saya geram. Masalah rakyat tu selesai dulu. Tak semua. Projek mega tak ada buat, PMX tak payah buat projek mega. Selesaikan masalah rakyat. Projek macam Perlis, dia umum nak buat satu jalan. Saya tak perlu jalan tu, dia umum. Satu jalan di Tamun Tualang, dia kata, saya tak perlu. Dekat 300 juta, saya tak perlu. Ambil duit tu berikan rakyat. Saya dah beritahu kerajaan negeri, saya tak mahu jalan ni. Telah dicadang oleh JKR, saya tak tahu. Di kawasan saya, bukan kawasan saya, di kawasan tanah saya lagi pun kena. Jadi kalau nak kira, saya seronok lah. Bila kenal tak tanah saya, tentulah tanah saya naik nilai. Tapi untuk apa? Ini kawasan pertanian. Bukan kawasan untuk buat perumahan. Kawasan pertanian kita perlu perbaiki jalan sekarang. Jalan pertanian sekarang ni menari. Semua kereta menari lah. Sebab traktor semua lalu. Perbaiki jalan pertanian. Gunakan duit tu. Jangan pergi buat jalan baru yang kita ambil tanah merugikan. Yang saya tak tahu. Di Perlis ni saya ingat tak perlu lagi jalan baru. Sebab JKR dia ada bahagian jalan. Jadi kena jalan-jalan, tak berhenti lah kan. Tapi tak perlu jalan sampai jalan merata-rata di Perlis. Kita nak perbaiki jalan yang sedia ada. Jadi saya nak beritahu, kejatuhan nilai ringgit ialah satu pengumuman dunia kepada Malaysia bahawa mereka tidak percaya dengan kita. Ini is a matter of perception. Persepsi dia kata duit Malaysia ni politik tak stabil. Kami boleh bantu Yang Muhammad Kaziman. Kami boleh bantu stabilkan politik. Kita nak kerajaan perpaduan. Kami nak. Tak ada masalah. Kami akan sokong. Tapi nak sokong macam mana? Duit kami pun tak bagi. Remuk ahli parlimen dapat 3.8 juta. Tahun sudah. Ahli parlimen kerajaan. Tahun ni, dia orang dapat lagi 3.8 juta. PM pun dapat. Bayangkan kami, kering Hongkong ni. Ni bulan puasa nak datang. Kami tahun sudah tak dapat. Tahun ni tak dapat. Apa niatnya? Niatnya ialah untuk torture kami. Jangan lupa, kami juga ialah makhluk Allah dan kami akan berdoa. Kami tahun sudah kami bersabar lagi. Tapi tahun ni kita akan berdoa. Di antara doanya ialah, Ya Allah, mereka telah tunjukkan kuasa mereka kepada kami. Ya Allah, kau tunjukkan kuasa kamu kepada mereka, Ya Allah. Jadi kita akan buat doa itu. Jadi saya minta, saya ada jumpa di Masjid Negara, PMX kata, boleh timbang, mai bincang lagi. Saya kata, Taki dah bincang banyak kali dah, kata nak bincang apa lagi. Tak apa, dia dah mai lagi sekali. Okey. Jadi saya malam ni kita nak buat keputusan, kalau kata main lagi sekali, kita main lagi sekali. Kepada ni kita bukan nak pergi tabik apa. Ini duit kita. Untukkan kami untuk rakyat. Kami akan belanja 100% untuk rakyat. Kita akan sentuh. Kami kata kita nak buat pembangunan. Saya nak buat berdiri macam rakyat. Ya, bukan berada dalam apa betul. Saya nak bebas. Saya nak beri keperluan rakyat. Saya nak sedekah kepada rakyat. Sekarang ni dia buat je cara kecil-kecil lah. Tapi kalau ada peruntukan tu boleh lah. Macam mana? Peruntukan boleh lah bagi 1,000 orang. Sekarang ni boleh bagi 10-20 orang tu ya. Sorry. Terima kasih. Baik. Apa je? Apa je? Saya nak beralih kepada Ibu Fasifah. Soalan yang sedikit berbeza. Tadi
pada pusingan pertama tadi, YPRL dan YPRL semasa disebut tentang bantuan kepada penyewa awam 2000, yang mana kita faham dirangkumkan sebelum ini pelbagai, tapi dijadikan satu 2000 nampaklah banyak. Cumanya pada waktu yang sama, tak tahu ini persepsi ataupun bukan persepsi, ini kata-kata yang telah dikeluarkan oleh rakyat secara umum di media sosial, dan juga kita boleh lihat melalui kenyataan-kenyataan rasmi daripada pihak kerajaan, seolah-olah penyewa awam ni ditekan dengan pelbagai cara, macam carangan pemansuhan pencen yang baru ni dikemukakan. Ada juga kalau kita ingat selepas pilihan raya umum 6 negeri tahun lalu, Perdana Menteri Sri telah menyatakan bahawa kenapa gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tidak mendapat sokongan penyewa awam, kerana tak ada peluang nak sakau. Seolah-olah mereka ni diberikan satu imej buruk dalam keadaan bagi 2000 tu, tetapi pada waktu yang sama ditekan dengan pelbagai kenyataan yang memberi gambaran mereka ini berada dalam keadaan yang sama. Jadi pada pandangan yang Muhammad Fasil Mas, wajar perkara ini dilakukan pada penyewa awam dalam keadaan hanya 2000 diberikan, tapi mengharapkan prestasi yang baik, tapi ditekan juga. Silakan. Ya, sebab itu saya sebut kali bahawa kerajaan hari inilah kerajaan paranoid. Kerajaannya rasa bahawa semua orang nak lawan dia, semua orang benci pada dia. Dan memang benci pun. Cuma saya nak sebut bahawa janganlah yang penjawat awam begitu. Penjawat awam ialah nadi kepada kerajaan, jalanan kerajaan yang ada pada hari ini. Dan saya tak perlu sebutlah, semua orang tahu parti mana yang begitu anti dengan penjawat awam sebelum daripada ini. Bila mereka jadi kerajaan, inilah agenda yang mereka laksanakan satu persatu, iaitu bermulakan dengan pemansuhan pencen. Ya, kita tahu bahawa di sana mungkin beban kerajaan semakin besar, tapi tak perlu untuk dilaksanakan polisi yang mengejut seperti ini. Ini macam break emergency ni. Kalau kita bawa kereta laju, tiba-tiba kita break emergency, sudah tentu semua yang berada kat belakang akan terbang ke depan. Jadi perlu ada smooth landing pelaksanaan polisi nak hapuskan pencen dalam penjawat awam ini dalam masa beberapa tahun lagi, atau bagaimana supaya ia sesuai dengan apa yang kerajaan sebut, ialah menjimatkan perbelanjaan. Ya, sambil-sambil kita nak jimat pun dalam masa yang sama, sebagaimana yang Arau bagi tahu, ahli-ahli parlimen sebelum ni PM sebut dalam ketika awal pentadbirannya bahawa ahli parlimen kerajaan pun akan diberikan sekitar 1.5 2 juta sahaja. Tapi ahli parlimen mereka sendiri menentang nak naikkan sampai 3.5 juta, 3.8 juta. Tak ada masalah. Tapi nak ceritakan bahawa mereka juga perlukan cash untuk nak bantu rakyat. Bila kita bangkit soal ini, mereka kata bahawa peruntukan kepada parlimen pembangkang walaupun tak diberikan kepada ahli parlimen, tapi diberikan projek-projek, pelaksanaan projek. Kita nak tanya, kalau begitu di parlimen kerajaan tak ada projek kan? Di parlimen-parlimen yang diwakili oleh kerajaan pada hari ini, adakah projek-projek tak berjalan? Katalah apa pun, pada realitinya pelaksanaan pembangunan di parlimen-parlimen kami ini telah berkurangan 3.8 juta berbanding dengan parlimen kerajaan. Jadi itu yang berlaku. Jadi sebab itulah saya melihat bahawa kerajaan hari ini mereka cari pelbagai cara supaya rakyat baiki persepsi pada mereka. Sebenarnya dia tidak boleh dibaiki lagi. Mereka guna pelbagai kaedah. Saya dengar ucapan PM kata bahawa bukan kita saja yang turun nilai ringgit, Jepun pun turun, yen berbanding against US dollar. China pun turun, Chinese yen kepada US dollar. Saya nak cakap dari sudut fakta. Oktober 2022, ketika ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahawa kerajaan Ismail Sabri ringgit jatuh, Muhyiddin ringgit jatuh, Oktober 2022. Kalau kita tengok pada masa itu, yen dan Chinese yen again ringgit Malaysia sama saja dengan nilai pada hari ini. Ringgit Malaysia Chinese pun dalam 0.66 yen China, dan Jepun dalam 0.033 something. Begitu sama saja hari ini. Kalau bulan Oktober kamu boleh kata kalau Anwar naik, ringgit naik, hari ini sama saja nilainya. Tak berubah kalau banding dengan Chinese yen lah maksud saya. Jadi artinya prestasi tak berubah pun. Jadi apa yang magic sangat kamu nak buat sampai seolah-olah bila kamu ada, kamu boleh selesaikan semua overnight. Mereka bercakap soal transparency index, rasuah, laporan transparency perception index. Saya nak sebut bahawa skor yang kerajaan Anwar Ibrahim catat tahun 2023 hanya 50 skor.
berbanding dengan skor Tan Sri Muhyiddin Yassin tahun 2020, 51. Lebih Tan Sri Muhyiddin 1 skor. Artinya, kerajaan Tan Sri Muhyiddin dari sudut perception index lebih baik daripada kerajaan Anwar Ibrahim. Ini yang saya sebut tadi, terpaling reformasi, terpaling suci. Tapi dari sudut perception index rasuah pun tidaklah sebaik mana. Jadi saya fikir semua ini satu didedahkan wajah sebenar Anwar Ibrahim ini, wajah sebenar PMX yang ada pada hari ini, supaya suatu hari nanti kalau kerajaan ini berubah kembali, kalau Perikatan Nasional menjadi kerajaan, rakyat sudah tidak bercita-cita lagi untuk kembali kepada Pakatan. Kalau ke bila nanti? Itu kena tanya kau. Baik, terima kasih Yang Mohd Mas. Yang Mohd Arau, tadi bila kita tengok dalam dua pusingan diceritakan tentang pelbagai perkara kerajaan yang bermasalah, wujud satu frasa ataupun satu orang kata betul of reference daripada zaman dulu lah, orang panggil kerajaan NATO, no action top on. Right. Malah pada titah Kebawah Yang Maha Mulia jadi Pertuan Agong Jundas Ibrahim sebentar tadi, pagi tadi, juga menyebutkan bahawa peranan mentadbir dan menguruskan negara ini bukan terletak pada Perdana Menteri saja, seluruh 222 negara. Kata usaha mentadbir kena buat sekarang, dah kurangkan politik. Tapi kita lihat tadi Yang Mohd Arau ada katakan bahawa ada parlimen pembangkang tidak dapat. Kita mungkin akan pertimbangkan perbincangan parti ini, tak perlu bincang pun, bagi saya lagi nak bertanya bincang kan. Jadi macam mana tu Yang Mohd Arau? Adakah usaha nak mendapatkan peruntukan ini diteruskan, dan adakah perbincangan ini juga akan meminta pihak kerajaan melibatkan pembangkang untuk urusan pembangunan rakyat, bukan saja di kawasan tertentu tapi di seluruh Malaysia. Sebab sekarang ini dia panggil kerajaan paduan, tapi dia tak bersatu padu pun dengan pembangkang untuk membantu rakyat selesai macam masalah yang disebut tadi tu. Macam mana Yang Mohd Arau? Dia berita semas yang sekarang Malaysia orang muda touch screen guys. Dia shadow ban tak nampak touch screen. Okey, nampak. Okey, boleh. Terima kasih ya. Okey, yang pertama sekali yang NATO tu sebenarnya Anwar cuba nak bawa kehebatan masa dia cakap sebagai ahli pembangkang. Caranya dia kena fokus lah. Saya bukan nak mengajar. Kalau menteri pemula tu, kita mula balik daripada apa yang berlaku di istana dulu. Dia kata kerajaan perpaduan ni tak dapat dibuat kerana Tan Sri Muhyiddin sign. Tak setuju. Masa itu, saya nak beritahu, Tan Sri Muhyiddin bawa 115 ahli parlimen. Ahli parlimen lebih pada 111, dia kira boleh merintah lah, 15. Jadi dalam keadaan itu, dia sudah melihat, dia sudah menguasai ahli parlimen, dan dia layak jadi Perdana Menteri. Jadi, itu perpaduan cadangan mereka. Tapi bila Agong cadang perpaduan, dia masih menganggap dia 115. Dia sign atas dasar 115. Jadi sekarang ni kalau sekiranya nak tubuh kerajaan perpaduan, patutnya Tan Sri Muhyiddin dan semua pihak baliklah dulu. Balik dan bagi tempoh 3 hari ke seminggu untuk bincang sama-sama kita dan apakah bentuk kerajaan perpaduan yang mereka cadangkan. Tetapi bila mereka disuruh bentuk kerajaan, sebagaimana biasalah, bila orang tengok orang tu kerajaan, jadi ahli-ahli parlimen pun begitulah apa yang berlaku. Bukan semua yang mempunyai daya tahan yang kuat. Apa yang berlaku. Tetapi kalau sekiranya kita nak sebut perpaduan, jangan sebut perpaduan, buat malu kat orang ya. Ini bukan perpaduan. Kita tempik sakau. Kalau sakau tu dia tempik kena kat orang yang sakau, tak apalah kalau ada. Ini dengan kami pun dia hentam. Kemudian orang yang belum kena cas lagi diganggu dan sebagainya, menggunakan penguatkuasa dan lain-lain lagi untuk mengganggu orang-orang ini. Dan akhirnya banyak daripada kawan-kawan kita yang nak cakap, kita tengok Allah diam kan? Dia tak tahu pasal apa. Jadi wallahualam. Tapi yang paling penting, kalau kerajaan perpaduan, kalau kita nak dengar
titah agung tu tanggungjawab untuk membangunkan negara ni mesti 222 orang. Saya setuju. Tapi bagaimana tuanku, apa yang dia buat kat kami? Duit kami dia halang. Kami lebih dekat 50% rakyat menyokong kami. Kami cuma tak boleh minta pasal rakyat menyokong kami ni uninya melambak. Melambak di Perlis, macam saya 31,000. Melambak di Kelantan, melambak di Kedah, melambak ni. Entah berapa biji? 30,000. Kalau dia ambil 10,000 lagi 20,000 datang Selangor ke, jadi kami meminta negara ini. Dari segi rakyat yang menyokong, rakyat majoriti sokong kami. Cuma undi kami terlambak begitu banyak di Kedah oleh Kelantan. Tapi yang paling penting di sini, apabila peruntukan kami dihalang, rakyat kami tak dapat. Dia bagi duit kat siapa? 38 juta tu dia bagi kat siapa? Kalau dia bagi dekat online, itulah satu perbuatan yang bahasa yang paling cantik akan digunakan di parlimen nanti lah. Ini perbuatan jenayah politik yang cukup hebat. Ini satu jenayah. Ambil duit yang ahli parlimen berak, bagi kat orang yang bukan ahli parlimen. Macam KRA tu, ada orang yang lawan dengan saya kalah, dapat peruntukan. Dia lawan dengan saya, dia kalah. Dia dapat peruntukan untuk dibelanjakan. Ini adalah satu musibah politik. Dia ada kalah, dia dapat 8,000. Saya dapat 31,000. Mana 31,000 sokong saya, tiba-tiba duit bagi kat dia. Berapa orang dia boleh bagi? Dan dia pun tak pernah jadi wakil rakyat. Ini sebagai contoh. Ini, kalau nak sebut perpaduan, letakkan keadilan yang pertama, bagi peruntukan. Lepas tu cakap perpaduan. Perpaduan ni sebab Agong, saya terkesan juga sebab ini Agong punya cadangan. Kita tak boleh kata Agong punya cadangan ni, kita fikir-fikir. Tak, kita kena ikut. Ikut serta-merta. 222 bertanggungjawab. Kena sama-sama tabir negara. Bagi duit kami. Kami takbir kawasan kami. Itu saja. Dan bukan bagi duit untuk ni. Tahun lepas tak bagi, ganti balik. Bagi backdate 1 tahun. Kalau kami minta, kami backdate lah. Sebab apa? Tak wajar kita menghina ahli parlimen. Singapura tak buat. Indonesia tak buat. Thailand tak buat. Filipina tak buat. Timbuktu tak buat ni. Mozambik tak buat. Negara Afrika yang datang jumpa saya. Saya kata kami ni pembangkang tak dapat peruntukan. Kita kami semua sama, kita ahli parlimen. Jadi demikianlah adanya bahawa kalau sekiranya kita nak uruskan negara ni, ahli parlimen bersama-sama, saya kata apa yang tersaran kat tuanku, yang mana PM terlibat dengan ucapan ni, dia laksana serta-merta. Kami sanggup, tak ada masalah. Untuk apa yang kita buat sekarang ni ialah untuk membina rakyat. Mana berapa orang ahli parlimen kerajaan yang cakap pasal isu rakyat? Berapa orang? Berapa orang yang cakap pasal beras? Berapa orang yang cakap pasal gula, pasal bawang? Berapa orang? Kami ya. Lepas tu nak lutu kami. Kami ni pejuang. Bukan ramai. Kalau hampa lutu kami, apa rakyat nak dapat? Siapa you cakap rakyat sekarang? Jadi kita buat wabicer kan? Ya aperture. Jadi aperture yang Muhammad. Jadi kita supaya suara rakyat diketengahkan. Kau tidak siapa nak cakap. Tapi ada juga ahli parlimen kerajaan yang akan datang sini. Alhamdulillah. Saya ingin sangat bersama dengan mereka sebab di parlimen sekejap juga 5 minit. Dia kacau saya pun 5 minit. Terutama yang kuat kacau saya ni Abdul Langat. Saya harap dia datang sini dan berbicara dengan hebat biar rakyat dengar. Saya bukan nak kena menang kalah. Kami nak supaya masalah rakyat tu dapat diketengahkan dan kerajaan ambil tindakan. Menteri Pemula dia tak tahu. Saya tak mau lah yang ni seorang ni susah. PMX patut ambil tindakan, tak payah pakai menteri-menteri lah. Dia sendiri ambil tindakan supaya kita pun seronok. Sebab kalau tidak, orang lain bagi pandangan itu, pandangan ini dan sebagainya. Jadi yang pertama sekali, kita kena bagi peruntukan kepada semua ahli parlimen. Baru nampak keadilan. Barulah kerajaan perpaduan. Kalau tidak, saya tak mahu pakai kerajaan perpaduan. Bagaimana guna bahasa yang dia tak berpadu. Dia tak adil. Ya. Jadi akhir sekali soalan tadi ialah berhubung dengan Penglibatan. Lepas tu dalam saya ingat dia tanya Palestin sebab Agung sebut tadi. Kerajaan mesti tegas untuk menyokong Palestin. Tapi di Malaysia, kita tengoklah apa berlaku. dah sejuk dah. Bukan sejuk. Yang menyokong Palestin nampaknya satu pok ya. Hak pok lain saya tengok penuh dalam kedai-kedai yang kita kata jangan pergi, mereka yang pergi. Jadi kita kena ingat. Kalau hal ini berterusan, kena ingat. Kuasa beli yang hebat ialah berada di kalangan rakyat, terutamanya bumi putera. Jangan, kalau nak main kayu tiga sekali-sekala tak apa, jangan.
Yang keduanya red tape. Agong bagi supaya jangan buat red tape. Agong kerajaan ni dia bukan nak buat red tape. Menteri lah bagi panduan. Jadi menteri nak maki apa kata? Menteri kata macam dulu saya diperoleh untuk proses dapat grant. Saya kata siapkan 3 bulan. Kalau 3 bulan tak siap, kita kira siap. Jadi semua orang bekerja untuk 3 bulan. Tapi sekarang ni 3 tahun tak ada apa. Jadi sekarang ni masuk red tape agung ni ialah ni arahan. Biar Tuanku berucap bukan untuk kita bertikai tau. Tuanku dia hanya bercakap, dia tak datang parlimen untuk jawab. Kita kena ni. Saya menjunjung kasih ucapan duli Tuanku, dan setengah orang kata Tuanku kata janganlah kacau perpaduan. Ya, tapi Tuanku Agong juga mula kita pegang kepada prinsip perlembagaan. Mana prinsip dah apa dah? Majority rule lah. Ya. Okey. Ya Muhammad Pasimat. Kita lagi ada sesi kan untuk komuniti ini pusingan untuk yang soalan terakhir. Berkenaan kos hidup. Bukan panggil lagi satu. Jadi sekarang ni Wadi Pasimat. Berkenaan kos hidup. Kos hidup ni isu yang saya kira dia bukan sekadar hangat, tetapi isu yang melibatkan semua, setiap orang rakyat 30 juta rakyat Malaysia ni, melibatkan apa yang dimakan, tempat tinggal. Kalau kita lihat tahun lepas ketika pembentangan bajet dan perbahasan berkenaan bajet 2024, kita lihat banyak subsidi yang diumumkan akan ditarik dan telah pun bermula tarik dengan cukai-cukai baru dikenalkan. Jadi sedikit sebanyak memberi kesan pada kos hidup. Dengan barang tak ada, beras daripada tak ada tiba ada packaging baru lah apa. Jadi pada pandangan yang Muhammad Qasim Mas ni, adakah isu kos hidup ni pada sidang kali ini kita boleh selesaikan daripada pihak pembangkang memberi cadangan ataupun daripada pihak kerajaan memberi satu konklusi tuntas bagaimana mereka nak selesaikan masalah isu kos hidup ni dengan cukai baru dengan subsidi dengan tarik macam mana yang Muhammad Qasim Mas? Kerajaan hari ini sedang tertiar-tiar sebenarnya. Kalau orang lemas sedang tertiar mencari pelang. Capai kayu buruk ke, capai bahan plastik ke, apa ke, dan sudah hilang segala formula mereka canangkan. Akhirnya keluar pula formula-formula baru yang melucukan. Kononnya tahun 2023 ini akan sifarkan miskin tegar. So sekarang kita sudah tidak ada miskin tegar ni. Seluruh Malaysia semua tidak ada miskin tegar. Saya rasa orang bodoh je percaya tak ada miskin tegar kat Malaysia ni. PM cuba nak main angka. Kononnya katanya di Kuala Lumpur, di Melaka, Negeri Sembilan sudah tidak ada miskin tegar. Betul ke macam tu? Takkanlah mudah-mudah macam tu je. Saya nampak isu ni ialah isu macam nak main angka saja. Kononnya kalau pendapatan miskin tegar ni katalah 1,200, tambah aja bantuan RM100. Orang yang pendapatan 1,200 jadi 1,300, lepaslah daripada miskin tegar. Magicnya kalau macam tu. Nak sedapkan hati tu. Nak sedapkan hati. Jadi seolah-olah Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur ni dah tak ada miskin tegar lah ni. Yang kita duk nampak yang miskin, yang homeless tu bukan miskin tegar. Jadi dalam pertikatan lain, barangkali pembayar zakat yang nak bayar di Kuala Lumpur, bayar Negeri Sembilan, Melaka dah boleh pindah ramai-ramai pergi bayar negeri lain. Orang Melaka ni sebenarnya jangan marah sebab anda semua dah keluar daripada miskin tegar. Begitulah melucukan kerajaan yang ada pada hari ini. Saya tak tahu apa yang berada dalam kepala mereka sewaktu mereka buat kenyataan. Saya teringat satu cerita seorang raja yang tak pakai yang dia suka pakai baju baru setiap hari. Dia pakai baju baru ada dalam cerita-cerita Inggeris yang lama-lama dulu masa kita kanak-kanak dulu. Dia seorang raja yang pakai baju baru setiap hari sehinggalah dia ditipu oleh seorang tukang jahit. Tukang jahit itu tak buat baju pada dia, tapi tukang jahit itu berlakon seolah meletakkan baju ke atas badan raja tersebut. Raja tu tak pakai baju pun berjalan dalam keadaan kata ini baju baru saya, dan semua orang berlakon seolah melihat baju baru yang sebenarnya tak ada pakai baju pun, sehingga budak kata raja tu tak pakai baju. Siapa yang kata tak pakai baju, raja tu marah. Jadi nak sedapkan hati, syok sendiri. Ini kerajaan yang ada baru, kerajaan syok sendiri. Yang moderator sebut tadi, no action talk only. Saya kalau balik Kelantan saya kata no action talk every day. Tapi kasarlah sikit dalam lorak Kelantan. Dia punya ringkasannya itu. Jadi ini kos sara hidup ini sesuai dengan situasi pada hari ini. Rakyat nak berdepan dengan sesi sekolahan. Kemudian masuk pula bulan Ramadan, nak raya dan sebagainya. Dan kerajaan masih belum ada lagi formula tuntas. PMX bagi sampai 20 Mac
untuk isu harga ayam dan sebagainya. Seolah-olah nak langgar semua berder semua prosedur kerajaan. Itu yang Arau sebut tadi. Kenapa Bukit Gantang boleh buat pengumuman bahawa beras akan dijual dengan harga sekian-sekian, melangkaui menteri yang berkenaan, KSU berkenaan, jabatan yang berkenaan, dia boleh buat pengumuman. Sebab apa? Dia kata dia ada blessing daripada PMX. PMX pun tak ada nafi pun dia bagi blessing atau tidak kepada Bukit Gantang. Saya nampak masalah PMX ni ialah he want to please everyone. Dia nak sedapkan hati semua kan. Dia jumpa si A, dia kata, okey, saya bagi kita tu. Puan Arau, saya datang jumpa saya ni. Arau tenang. Dia juga orang terus share macam ni. Tapi sekali anda boleh tipu seorang itu satu kali, tapi anda tidak boleh tipu semua orang dalam semua masa. Ini yang berlaku pada hari ini. Dan insya-Allah saya yakin rakyat semakin melihat perkara ini. Saya izinkan saya terus conclude saya bahagian saya. Saya terus bagi kesimpulan bahawa insya-Allah pembahasan pada kali ini 19 hari ini kami akan janjikan pembahasan yang terbaik. Soal yang berjaya atau tak berjaya, formula apa yang kami nak hidangkan, cadangan apa yang nak kami kemukakan kepada kerajaan, kita akan tengok dalam pembahasan ini nanti. Yang penting, apa yang menjadi agenda kami ialah isu rakyat dan kos sara hidup yang rakyat hari ini semakin terkial-kial. Terima kasih. Podcast apa punca. Baik, terima kasih Yang Hormat Tuan Mas. Baik, Yang Hormat Arau diberikan penghormatan untuk tuntaskan kita punya episod pada malam hari ini. Yang mana besok saya difahamkan Yang Hormat Larut Ketua Pembangkang akan menyampaikan pembahasan pertama sebagai Ketua Pembangkang. Jadi apa yang diharapkan berada dalam pembahasan tersebut dan adakah momentum itu akan dimulakan di situ untuk 19 hari daripada site Perikatan Nasional. Silakan Yang Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakyat Malaysia? Apa orang muda? Saya ubah sikit position gambar ni sebab apa? Seronok ya tengok gambar tengah duk bocap ni. Sebab di parlimen saya punya speaker dah tak boleh pakai peranti ya, boleh pakai peranti. Hari ini kami hari sedih kepada kami. Kami nak guna Dewan Negara untuk kami pakai, tak dibenarkan oleh pentadbir parlimen sebab parlimen berpendapat bahawa tidak wajar ahli parlimen itu dibeza-bezakan. Saya kata saya setuju, tapi kenapa backbencher ada bilik dia sendiri? Backbencher mereka pekerat. Kami 75 orang ni, bukan kami 35 orang, kami bila kami buat makan, kami buat makan, ada orang yang bagi sumbangan dan sebagainya. Semua orang makan. Ahli parlimen daripada kerajaan juga makan. Pegawai-pegawai parlimen, pegawai-pegawai keselamatan parlimen makan. Jadi apa salah bilik itu daripada tinggal di kosong? Dengan makan pun mereka takut. Takut. Lepas tu mereka bagi kat kantin. Dekat kantin tu pun ada pegawai parlimen kata KSN nak pakai. KSN ni lebih tinggi daripada Arau, dia kata. Tak apa. Saya kata kalau KSN nak ambil lah. Kami boleh buat makanan buah pokok, tak ada masalah. Okey, sekarang ni apa yang ditimbulkan, apa yang Ketua Pembangkang nak cakap, Ketua Pembangkang nak cakap juga menjadi rahsia kepadanya lah. Tetapi dia bercakap 2 jam. 2 jam berarti sebahagian besar daripada kami akan munculkan perkara-perkara yang kita akan bincangkan. Semua ahli parlimen, Pasir Mas dia ada 2 penggal. Ahli parlimen 2 penggal, walaupun sepenggal, mereka sudah mempunyai pengalaman yang hebat. Parlimen kali ini adalah parlimen cukup hebat. Maka orang yang baru pun dah dapat pengalaman. Sudah ada dalam rangka pemikiran masing-masing apa yang mereka nak cakapkan. Sudah pasti kos hidup, harga makanan yang terlampau mahal, beras sempatan hilang pada pasaran, kemudian beras madani Bukit Gantang, kemudian ringgit jatuh, pasaran saham jatuh. Pasaran saham jatuh. Jadi, apakah ini menggambarkan kehebatan ekonomi? Orang yang menjaga di pasaran saham sekarang ni, ya, termenung lah. Kalau nak untung pun sikit, nak rugi banyak. Ya. Jadi, semua menjadi, orang kata menjadi masalah yang harus mereka selesaikan. Termasuk, kita nak minta janji-janji mereka dulu. Minyak nak turun, PTPTN dihapuskan. Ini tak dibuat. Dan orang yang menyokong kuat kerajaan Pembangkang dulu bersih sokong kuat.
sokong kuat mereka. Sekarang ni saya nampak Presiden pun dah nampak macam tak setuju. Cara nak buat kerja senang. Kalau tanya saya lah kan, saya bukan penasihat kerajaan, tapi kalau nak tanya Parlimen pun sama juga jawapan kami, iaitu cara nak mulakan kerajaan fokus. Bawang bagi satu orang jaga bawang. Jangan bagi menteri ke pemakanan tu dia seorang-seorang, tak boleh. Kena ada satu menteri sebab bawang ni benda yang serius. Semua masyarakat rumput bawang. Beras, saya dah beritahu cara nak selesai beras ni senang. Kenapa kerajaan apungkan harga import? Kerajaan apungkan import ni kerana Bernas minta nak apungkan harga import. Akhirnya beras tempatan hilang. Beras import 35%, beras tempatan 65%, ataupun 30-70. Kedah dengan Perlis, dengan Perak, duk ambil padi. Kan tak ambil padi? Perlis ambil padi. Beriuk kena, lori ambil padi. Saya pergi Perak di, Pasir Salak. Ambil padi. Tapi beras tak ada. Mana pergi beras? Tapi kalau nak beras import ada. Apakah beras tempatan telah masuk tampik salah? Jadi kita nak batik masalah beras ni ialah masalah beras masuk tampik salah lah ya. Jadi kalau takat Bukit Gantang nak selesai masalah beras, tak payah cakap lah, rugi masa. Sebab dia kena bincang dengan panjang lebar sebab perbuatannya melanggar Akta Padi dan Beras. Kemudian nak menguruskan duit. Duit ni persepsi. Tapi kalau tempik kata negara ini ada orang yang sakau. Siapa nak tengok elok pasal Malaysia? Siapa pelabur nak mari? Pelabur nak mari nak tengok Perdana Menteri itu sentiasa lunak dengan rakyat. Jumpa rakyat macam dia jumpa masjid negara tu dah okey dah. Tenang. Lepas tu cakap pula sakau. Dia patut jangan sebut. Jangan bercakap. Kalau jahit mulut dia seminggu, 10 hari, saya ingat duit kita naik bayar. Saya ingat duit naik balik. Jangan bagi PM cakap. Jangan bagi Menteri Ekonomi cakap. Saya rasa jangan bagi menteri yang melalut cakap. Bagi pegawai keluar kenyataan. Contohnya apa dia? Saya cakap bukan melawak tau. Ini cerita serius. Masa COVID, siapa yang bercakap? Ya, Menteri Kesihatan. Bukan. DG Kesihatan yang bercakap. Menteri Kesihatan bercakap sekali-sekala dari masa ke masa. Tapi pegawai kerajaan yang cakap. Saya nak pegawai kerajaan cakap. KSU cakap. KSN tak cakap. Saya cakap lah sebab KSN tak dapat pertahankan pegawai kerajaan. KSN, kalau ada pegawai yang dengar, KSN jawab. Janganlah saman saya KSN. Saya mana ada duit, dah peruntukan pun ambil. Tapi kalau nak saman saya, tak apalah. Saya pergi buatlah apa, jual apa-apa yang patut. Tapi jangan saman. Kalau nak saman pun tak ada masalah ya. Okey, mai tajuk ni balik. Kena fokus. Beras cukup senang. Berhentikan apa harga beras import. Beras hidup balik. Sebab beras ni bukan untuk bahan berniaga. Ini bahan makanan. Orang tu 50 sen ni sekampik. Ini orang boleh untung RM6, RM7. Cop apa ni kalau semua orang pakat berniaga benda-benda makanan. Teruk rakyat. Sekarang ni saya tak mahu kata apalah, tapi seperti Agong sebutkan tadi bahawa hutang kita yang tinggi ni kita kena selesai sekarang. Jangan tinggal kepada generasi akan datang. Setuju. Kami setuju dengan Agong. Tapi yang Tuanku Agong saya nak maklumkan bahawa yang tak baik mereka. Kalau kami tak baik, insya-Allah dengan izin Allah kita akan menunjukkan sesuatu. Seminggu ya, bukanlah magic, dengan izin Allah kita sudah ada formula perancangan yang hebat, bukan bagi jawatan kepada menteri kerana ikut kota. Kota parti ni sampai orang yang melalut pun jadi menteri. Kita akan timbul masalah. Kita akan terus memperjuangkan rakyat. Tidak ada, dan rakyat jangan bimbang dan ragu sebab rakyat nak tanya, siapakah yang perjuangkan masalah kami? Kamilah. Ada juga kawan-kawan influencer yang kata isu banyak tapi pihak perbankan ni tak perjuangkan. Yang Muhammad Aperture hak ini akan jadi hebat lah. Sebab apa? Tiap-tiap hari ada. Bukan tiap-tiap hari, tiap-tiap malam ada. Nak bagi ke hampa mari hentak mai. Kawan-kawan daripada Manchester kalau ada masalah kod tak cukup ni, bagi tahu. Kawan-kawan yang ada podcast yang hebat di sini, bagi tahu. Kami ialah pejuang rakyat. Cuma kami tak masuk dalam hak yang mereka tu. Kami ada saluran kami. Sekarang ni kita ada podcast yang Muhammad Aperture. Hak ini semua rakyat boleh. Kita akan saya percaya bukan saja panggil ini, kita akan panggil semua pihak kalau yang berkeinginan untuk menjawab. Jadi Aperture akan menjadi medium saluran hebat untuk rakyat.
Ya, terima kasih Yang Muhammad Arau. Terima kasih Yang Muhammad Arau. Saya baru tahu sebab saya pun tak main. Saya TikTok ni. Dia hebat. Terima kasih. Jadi dengan berakhirnya tadi pandangan Yang Muhammad Arau, berakhirlah sesi kita. Episod pertama, episod sulung juga. Maksudnya? Sembana atau berkecumakan apa dia Tadi Pasir Mata lah untuk gunung kita. Jadi kita lihat juga kalau untuk pengetahuan para penonton, Yang Muhammad Arau adalah Ketua Portfolio bagi Peningkatan Nasional bagi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Manakala Yang Muhammad Pasir Mas beliau adalah Ketua Portfolio bagi Kementerian Belia dan Sukan Digital. Kementerian Digital. Jadi insya-Allah jika para penonton bawakan suatu isu yang melibatkan pada kementerian ini, maka ketua-ketua portfolio ini juga akan menjuarai dan akan menjadi the popular person. Kami itu yang hak jaga kementerian. Jaga kementerian juga. Saya adalah kementerian kita akan jaga mana Semua kita boleh. kan. Saya beliau fungsi lajnah parlimen. Saya dulu kita mengenai bagaimana ni saya nak bagi pandangan saya bagi nak saya luar senang. Ini kagak bala. Habis cerita sebab apa? Sekarang ni di luar bandar semua ada pusat pertumbuhan. Itulah permulaannya bandar. Jadi kalau caranya ialah dia mesti berdapat peruntukan seorangnya sebuah bandar. Tapi duk fikir buat luar bandar, buat jalan, lepas tu kita kata selesai. Tak. Jalan yang besar tu tak payah buat dekat dia. Pergi bangun tempat tu dulu. Kalau sekiranya jalan tu terlampau jauh, contohnya jalan tu 500 juta lah, penduduk ada 500 orang. Nak kena bawa jalan untuk pergi kepada 500 orang. Bawa dia orang tu datang ke bandar, bagi duit dia 100 juta. Habis cerita. Dan dia boleh buat kerja. Di bandar, pusat pertumbuhan aktiviti ekonomi. Kalau kita buat jalan pergi situ, kan, jauhnya mungkin 50 km. Jadi, aktiviti ekonomi susah. Dia kata hasil pertanian nak bawa. Hasil pertanian apa? Semua tanam kelapa sawit. Jadi sekarang ni, saya nak minta supaya fikir balik bagaimana kita nak buat jalan ke satu tempat tu, pindahkan mereka ke bandar, mereka boleh kerja, bagi duit 100 juta. Senang cerita. Dan itu pemula mudah. Tapi tak payahlah bagi sejuta, bagi 500,000. Okey. Seronok kalau idea itu di jalan. Kalau kita memainkan, Alhamdulillah. Kita kena cepat juga. Baik, terima kasih. Jadi kita di penghujung episod pertama YB Aperture. InsyaAllah kita akan bersiaran esok pula dengan tetamu yang bakal kita nyatakan nanti. Saya dipahamkan sama ada Yang Muhammad Pendang, Yang Muhammad Muar, Yang Muhammad Pulau Langat ataupun Yang Muhammad Pasir Gudang juga telah menyatakan minat untuk bersama dalam segmen episod YB Aperture. Jadi stay tune. Jangan orang kata rasa jemu untuk menonton di YB Aperture. Kita akan berikan sedikit BT-BT daripada masa ke masa. Dan insyaAllah berikan sokongan anda, like, share dan subscribe channel juga page kita. Terima kasih Yang Muhammad Arau, terima kasih Yang Muhammad Pasir Mas atas sesi yang saya kira cukup menghiburkan dan juga informatif. Menghiburkan. Rakyat kata Yang Muhammad Arau cukup menghiburkan sebagai ahli parlimen yang begitu lantang bersuara. Jadi terima kasih banyak. Jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YB Aperture.